Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kali ini cikgu akan menerangkan tentang tajuk tingkatan 4 iaitu bab 4, modul 4 berkenaan dengan buku catatan pertama. Okey, di sini adalah kitaran perakaunan yang kita dah belajar waktu tingkatan 4. Okey, kitaran perakaunan ada pada modul 1, bab 1. Dilihat pada yang pertama ini, dokumen perniagaan. Yang kita dah belajar berkenaan dengan dokumen perniagaan ini, apabila kita melakukan urus niaga jual beli, kita akan terlibat dengan receipt, invoice dan sebagainya. Apabila kita menerima dokumen-dokumen tersebut, kita perlu melaksanakan yang kedua, iaitu buku catatan pertama. Jadi, bagi bab 4 ini, modul 4 ini menceritakan kegunaan dan fungsi-fungsi bagi buku catatan pertama. Baiklah, ini adalah buku catatan pertama, pengenalannya. Buku catatan pertama adalah buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan, di mana semua urus niaga ini akan direkodkan dahulu di dalam buku catatan pertama sebelum kita pindahkan satu persatu ke dalam ledger. Buku catatan pertama terdiri daripada 3 bahagian, iaitu journal, buku tunai dan buku tunai runcit. Manakala yang kita kena tahu, journal ni akan pecah lagi kepada 6 bahagian kecil. Tajuk kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, buku tunai dan buku tunai runcit. Ini pecahannya. Journal adalah buku catatan pertama yang direkodkan untuk merekod semua urus niaga perniagaan mengikut kronologi dan urutan tarikh. Jadi kalau kita bermula dengan tarikh 1 hari bulan sampailah hujung bulan iaitu 30 ataupun 31 hari bulan pada setiap bulan. Manakala buku tunai digunakan untuk merekod semua penerimaan dan pembayaran bagi tunai dan juga cek. Maknanya selagi kita dapat duit, sama ada duit itu daripada tunai, cash, ataupun dengan menggunakan cek, kita terima duit daripada cek, semua kita akan catatkan ke dalam buku tunai. Jadi buku tunai ini dia melibatkan duit. Manakala buku tunai runcit adalah merekod perbelanjaan harian yang melibatkan pembayaran amount, tapi amount yang kecil. Okay? Amount yang kecil saja dan ianya tidak sesuai untuk digunakan cek. Contohnya, kita nak beli surat khabar, dalam kedai itu nak baca surat khabar. Jadi kita beli surat khabar, kita beli jajan dan sebagainya. Kecil-kecil je. Jadi kita tak gunakan nilai duit yang banyak dan tidak ada menggunakan cek di sini. Kegunaan buku catatan pertama. So, apa fungsi dia? Apa fungsi buku catatan pertama ini? Adalah untuk meminimumkan kesilapan. Okay? Kita nak elakkan daripada kesilapan. Salah sikit-sikit dan sebagainya semua kita dapat cari. Okay, elakkan berlaku kesalahan ataupun kesilapan ataupun apa-apa yang tertinggal semasa kita menguruskan catatan urus niaga, menguruskan catatan perakaunan. Ia juga digunakan sebagai alat dan sistem dalam merekod urus niaga. Jadi bila kita gunakan buku catatan pertama ni, mana urusan-urusan yang perlu dimasukkan dalam jurnal, kita masukkan. Mana urusan dalam buku tunai, kita masukkan. Mana urusan dalam buku tunai runcit, kita masukkan. Jadi bila kita ada urusan rekod secara sistematik, sudah pasti kita dapat mengelakkan berlakunya kesilapan semasa melakukan perekodan akaun. Okay? Itu adalah fungsi-fungsi dan kegunaan dan jenis-jenis buku catatan pertama. Bye.